Okey, bekas jurulatih negara Dollah Saleh anggap terlalu banyak perubahan pemain dalam persediaan yang singkat jadi punca Harimau Malaya gagal menyelah di Dubai. Dollah beri bayangan barisan pemain yang ada ketika ini tidak perlu melewati perubahan yang ketara jika Malaysia tidak mahu kecewa lagi di pusingan ketiga kelaikan Piala Dunia. Masalah ni kita ni semua benda ni nak instant tau. Benda nak cepat, nak keputusan semua nak cepat. Jadi kita banyak sangat mengganggu persiapan jurulatih. Banyak sangat cadangan, banyak sangat tu. Apa yang saya lihat sebenarnya, siapa sekalipun Coach Tan Cheng Ho turunkan, sebenarnya sudah pasti mereka akan bagi yang terbaik. Merujuk kepada kemenangan pertama Malaysia ke atas Thailand, Dollah masih melihat keseluruhan pemain tidak beraksi pada tahap sepatutnya. Hanya pertahanan negara, Matthew Davis dianggap paling menyelah sepanjang kejohanan ini berlangsung. Prestasi. Saya tengok dia yang satu-satunya walaupun bermain sebagai pertahanan kanan, tetapi sentiasa buat supporting dekat bahagian serangan. Dan dia hantaran dia banyak mencipta ruang untuk menjaringkan gol. Tan Cheng Ho cakap target 15 ke 16 poin. Kita dapat 12 poin. Bukanlah terlalu buruk. Tetapi lebih kita fikir persediaan akan datang. Kita tengok keseluruhan, bukan hanya coach, pemain kena dibincangkan atau ada satu perbincangan untuk menyediakan pasukan ni pada saya. Jadi nak kata lulu tak lulu ni pada saya bukan terlalu buruk. Cuma dia tak menepati sasaran. Itu saja. Kita juga mesti bagi free hand untuk beliau untuk membuat keputusan beliau sendiri. Mungkin ada kalanya beliau juga menghadapi kekangan di mana keputusan dan sebagainya mungkin terhad, tetapi saya rasa beliau adalah masih relevan untuk dikekalkan untuk mengemudikan tugas negara ini. Dan saya rasa pemain neutralisasi ini harus diperhalusi, dilihat kembali secara holistik, teliti. Setelah apa yang kita lihat di bumi Dubai ini, banyak iktibar kita boleh belajar. Okey, berdasarkan statistik perlawanan pula, Thailand dan Malaysia memiliki penguasaan bola yang agak seimbang, tapi dari segi cubaan menarik dan tepat, Malaysia lebih menyelah dengan 6 cubaan ketika Thailand seringkali diperangkap melakukan offside. Kejayaan yang cukup bermakna buat skuad kebangsaan dan mempunyai nilai sentimental kepada Tan Cheng Ho, Fina, kerana dia dapat mendedikasikan kemenangan itu kepada mendiang ayahnya yang meninggal dunia beberapa hari lalu. Tetapi apa yang saya boleh rumuskan untuk permainan pasukan negara, kita dapat lihat perkembangan yang cukup positif walaupun tanpa tiga tonggak utama iaitu Corbin Ong, Syamir Kutiaba dan juga Muhammadul Sumareh, pasukan negara berjaya menggalas satu pemain yang diberi peluang menggalas tugas itu seperti Nazmi Faiz Mansur, Arif Aiman maupun Azam Aziz yang kita dapat lihat cukup menyelah dalam pertemuan menentang Thailand, Fina. Ya, betul. Sebenarnya bukan mudah ya untuk seseorang individu tu kompos dengan emosi. Betul, Cheng Ho perlu profesional, tetapi kehilangan orang tersayang akan memberikan sedikit impak sebenarnya. Ketika dia berhadapan dengan misi yang cukup sukar, menggalas tanggungjawab negara, misi negara, dan dalam masa yang sama ramai mata tertumpu kepada beliau. Orang dah tak fikir apa yang beliau alami ketika ini, tapi yang menjadi keutamaan adalah pasukan negara itu sendiri. Dan merujuk pada apa yang Zul sebutkan tadi, saya fikir apa yang ditampilkan oleh skuad kebangsaan ketika menentang Thailand itu adalah proses ataupun perkembangan. Jika dilihat ketika menentang UAE, mungkin dari segi persediaan mereka tidak cukup dan ada perubahan ketika bertemu dengan Vietnam, dan kemuncaknya kita boleh katakan pertemuan dengan pasukan Thailand. Kita boleh simpulkan di sini sebenarnya skuad negara sedang melewati satu proses ke arah yang positif. Jika pasukan ini mendapat tempoh ruang yang mencukupi, saya fikir kita boleh
mendapat satu keputusan yang lebih positif. Betul. Cuma betul kita kesundukan masa, Zul. Tapi saya ada pandangan sendiri ya Fina, walaupun positif tetapi agak sedikit merugikan kerana Cheng Ho mungkin ada sedikit kesilapan dari segi pemilihan pemain. Di mana kalau melihat kepada Arif Aiman, Nazmi Faiz yang telah menunjukkan persembahan yang baik, mungkin pemain-pemain ini harus diberi peluang lebih awal untuk diletakkan dalam kesebelasan utama berbanding pemain seperti Liridon Krasniki maupun Guilherme Di Paula, termasuk Safawi Rashid yang bagi saya belum menunjukkan Safawi yang sebenarnya. Betul, tetapi itu merujuk kepada keperluan pemain-pemain yang sememangnya memiliki nama. Memang sudah menjadi tradisi kita sendiri, pemain yang memiliki pengalaman, pemain yang memiliki nama ataupun regular player dalam pasukan akan diberikan peluang utama untuk berada dalam kesebelasan utama. Dan itu yang berlaku sebenarnya. Mungkin ada sedikit rasa tidak percaya kepada pemain-pemain yang dikatakan bukan pemain regular, pemain-pemain yang boleh dikatakan sebagai pemain muda. Dan mungkin di situ ada sedikit kesilapan yang berlaku kerana tidak ada keberanian dalam staf kejurulatihan skuad negara sendiri dalam membuat perubahan yang drastik selepas apa yang berlaku dalam perlawanan menentang UAE. Okey Fina, kita tidak berdua hari ini. Kita betul. ada Irfan Bakti, bekas pelun jurulatih kebangsaan. Coach Irfan, first kali bagaimana anda melihat pencapaian skuad kebangsaan dengan hanya satu kemenangan yang diraih di Dubai dan melihat kepada prestasi Tan Chin Ho sendiri? Ya, terlebih dulu saya tahniah pada Tan Chin Ho yang mana beliau sikap profesionalnya melupakan apa yang berlaku terhadap kehilangan orang tuanya. Ya, yang keduanya satu keputusan yang baik semalam yang mana walaupun ialah dalam keadaan tekanan tapi kita masih dapat bermain untuk mencapai kemenangan. Dan Fina, Zul, kalau kita kaji betul-betul sebenarnya perlawanan dengan Vietnam itu yang paling kita rugi sekali dah. Kalau sekiranya staff technical people dengan Tan Chin Ho tadi dapat menyusun ataupun meletakkan pemain yang baik dan approach terhadap Vietnam tu macam mana kita nak menghadapi Vietnam, kerana 2 gol yang dijaringkan oleh Vietnam hanya melalui set piece. Jadi saya rasa kita dengan Vietnam tu seimbang sebenarnya dan kita boleh collect point actually dengan Vietnam tempoh hari. Okey. Coach, saya setuju dengan Coach walaupun ranking Vietnam jauh lebih baik pada kita, berada di kedudukan sekitar 90. Tapi bagaimana pandangan Coach mengenai pemilihan pemain lambat kepada Tan Chin Ho ataupun sebaliknya memilih pemain-pemain yang sesuai untuk diturunkan dalam kesebelasan utama? Itu saya katakan tadi, setelah kita mengalami kekalahan demi kekalahan 2 perlawanan persahabatan dan juga dengan UAE, jadi perlawanan menentang Vietnam tempoh hari, kalau sekiranya kesebelasan terbaik, maksud saya itu penelitian yang betul terhadap pemilihan kesebelasan, saya rasa mungkin keputusan sebaliknya. Kerana kalau kita lihat permainan Vietnam tidaklah sehebat mana sebenarnya kita boleh menandinginya. Yang mana itu saya katakan tadi 2 gol tu hasil dari dengan set piece. Jadi maknanya lapse of concentration semasa perlawanan dengan Vietnam tadi itu kita tak ada. Walau macam mana pun ini satu peningkatan yang baiklah dan approach yang baik untuk kita ke depan lah. Ya Coach, tapi dengan adanya 3 pemain naturalisasi dengan bantuan pemain-pemain berdarah kacukan, adakah Coach berasakan keperluan untuk pemain-pemain lokal ni tidak boleh diletakkan sebagai keutamaan? Kalau kita lihat pertemuan dengan Thailand semalam, kita boleh katakan majoriti dibarisi oleh pemain tempatan. Dan adakah relevan untuk ketika ini kita mempersoalkan keberadaan pemain naturalisasi dalam pasukan kita sekarang ni? Ya, sudah tentu Fina. Kalau sekiranya pemain naturalisasi itu berkelayakan betul, tak apa. Tapi kalau setakat nak jadi passenger dalam tim, kalau kita lihat semalam, kita lihat pemain-pemain tempatan bermain dengan beraksi dengan baik. Jadi itulah satu ujian bagi kita lah, pengajaran bagi kita yang mana pemilihan terhadap pemain asing tadi, saya gelar pemain asing lah, senang. Harus dilakukan dengan sebaik lah, yang baik lah, terbaik lah. Jadi jangan kita tangkap
main tangkapnya nak letakkan dalam kerana ini mewakili negara. Ya, jadi saya rasa untuk masa-masa mendatang harus dibuat penelitian yang terbaiklah. Okey, Coach. Coach, tapi saya tak setuju mengatakan kalau pasukan negara tidak membuat kajian yang baik. Tetapi mungkin, Coach, latihan persediaan yang cukup singkat itu menyukarkan pemain ini menyusahkan diri sebenarnya. Sebab walaupun mereka pemain yang berstatus bintang, tetapi dari segi kekekalan masa itu menyebabkan mereka tidak dapat adapt sama pasukan kebangsaan. Saya rasa tidak juga kerana mereka bermain di liga negara kita. Kalau pemain defender cool bermain dengan baik, baru 3 hari saja. Macam mana dengan Liridon? Kalau Liridon, itu saya kata Liridon tidak aktif di Australia. Dan ya, di Polo pula tidaklah seberapa sangat. Jadi penelitian yang baiklah. Saya rasa latihan tidak singkat kalau kita bandingkan negara-negara Eropah sekarang ni yang mana hanya berada seminggu 2 minggu saja, kita lebih daripada itu sebenarnya. Dan Liridon tidak aktif. Itu salah satu sebab dia tidak dapat adapt dengan kesebelasan tim lah. Coach, saya sebenarnya tertarik dengan laporan daripada apa yang diperkatakan oleh Dola Saleh dalam laporan sebelum ini dengan menyebut pemain terlalu eager untuk tampil berkesan dalam setiap perlawanan. Itu juga akan menjurus kepada aksi yang kurang berkesan. Ada sebagai jurulatih berpengalaman, Coach, situasi sebegini, Coach. Ya, terlalu eager kerana sudah lama tangguh demi tangguh untuk bermain di peringkat antarabangsa. Tapi dalam nak eager tu sangat pun kalau kita tidak mempersiapkan diri di segi mental. Maksud saya tadi, 2 perlawanan utama dengan Kuwait dan Bahrain. Kenapa kita harus berlawan dengan tim kuat? Kenapa kita tak pilih satu tim yang kita boleh menang? Jadi untuk motivasi pemain tadi untuk perlawanan sebenar. Jadi saya rasa sedikit kesilapan apabila kita menentang Kuwait dan juga Bahrain. Why not the second game tu ataupun the last game before the actual game tu kita ambil tim yang yang kita boleh senang bermain, yang kita boleh melakukan taktikal kita yang terbaik. Okey. Coach, pemilihan pemain dah, persediaan pun sudah. Mengenai Tan Cheng Ho, Coach, saya melihat, Coach Fina, kewajaran Cheng Ho untuk dikekalkan itu cukup rasional kerana beliau telah membuktikan perubahan positif dalam corak permainan pasukan negara. Walaupun tak berjaya memastikan pasukan negara mara ke pusingan akhir ataupun ke Piala Asia secara automatik. Tetapi daripada pandangan Coach, kesesuaian Tan Cheng Ho untuk meneruskan perjuangan skuad negara dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia yang akan berlangsung tahun depan, Coach? Relevan ataupun tidak, Coach? Relevan lah. Since kita dah maju ke peringkat seterusnya, why not kekalkan sementara Tan Cheng Ho. Dan kalau sekiranya besok-besok nak ambil jurulatih yang lain ke pakar-pakar lain, Tan Cheng Ho juga harus berada dalam tim lah. Kerana bagi saya Tan Cheng Ho ni seorang yang tidak mempunyai masalah. My good friend. Okey, Coach. Terima kasih masa yang Coach luangkan bersama kami. Dan itulah apa yang diperkatakan oleh Coach. Sebenarnya masih lagi ada ruang dan peluang untuk diperbaiki. Dan dengan syarat jangan cepat untuk menukar coach, menukar pemain. Saya fikir adalah tepat untuk kita meletakkan pemain ataupun pasukan ini dalam satu kelompok yang kalau boleh jangan ada perubahan yang besar. Okey, Fina, kita move on. Sekarang ni ramai nak tahu berkenaan dengan bagaimana hala tuju skuad negara pada pusingan ketiga kelayakan Piala Asia, yang mana ketika ini mengikut perkiraan semasa daripada AFC bahawa pasukan negara berada dalam kedudukan yang baik sebenarnya dan sudah pesah ke pusingan ketiga selepas menduduki tempat ketiga menjadi 16 pasukan yang sudah berada dalam kelompok ke pusingan ketiga. Tetapi ini adalah perkiraan semasa, tetapi berdasarkan AFC, maklumat yang saya terima akan berlaku perubahan di mana slot playoff itu akan dikecilkan dan pasukan negara bagaimanapun saya rasa kurang bernasib baik walaupun menamatkan tempat ketiga kerana faktor kedudukan FIFA ranking itu akan diambil kira untuk undian pusingan ketiga. Betul, itu adalah orang kata satu situasi nasib sekali lagi tidak menyebelahi skuad kebangsaan.
Tetapi Zul, saya masih lagi memiliki satu keyakinan pasukan ini hanya memerlukan masa sahaja. Saya akan tekankan perkara ini sampai bila-bila kerana aksi di Dubai bukanlah prestasi sebenar mereka kerana mereka tidak memiliki masa. Dan sekiranya masa dan perubahan drastik mampu dibuat oleh FAM, maksud saya bukan pasukan, bukan perubahan melibatkan pasukan, tetapi dari segi bantuan FAM untuk mendapatkan perlawanan-perlawanan yang penting, perlawanan persahabatan yang mungkin akan memberikan lebih banyak input kepada pemain-pemain agar lebih bersedia untuk pusingan ketiga nanti. Saya setuju 200% Fina. Macam biasa. Dan kita harapkan pasukan negara mampu mencipta sejarah pada pusingan ketiga kelayakan nanti untuk menjadi antara 24 pasukan yang akan bersaing dalam Piala Asia 2023 di China.